A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di bawah subjek tasawuf al-Islami ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Di bawah tajuk sejarah perkembangan ilmu tasawuf ini, kami akan membincangkan 6 perkara, iaitu pengenalan, yang kedua sejarah ilmu tasawuf, yang ketiga tasawuf pada peringkat pertama, yang keempat tasawuf pada abad ke-3 Hijrah, yang kelima tasawuf pada abad 5 dan juga 6 Hijrah, kemudian yang keenam kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Puteri Nur Hazira binti Ramlan, nombor metrik 054634. Baiklah, saya akan menceritakan tentang apa itu maksud tasawuf. Secara umumnya tasawuf ini bermaksud salah satu ilmu yang berkait rapat dengan penyucian jiwa dan juga akhlak sebagai seorang Muslim. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau mentakrifkan tasawuf ini sebagai satu jalan untuk menyucikan jiwa daripada akhlak yang dicela dan juga sifat yang buruk, supaya seseorang itu dapat membersihkan hatinya daripada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghiaskan hatinya dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya mengambil takrif tasawuf daripada kitab Akhlak Tasawuf, iaitu karya Abuddin Nata. Beliau mentakrifkan tasawuf ini dari segi bahasa, iaitu berasal daripada perkataan Al-Sufah, iaitu orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Perkataan Al-Sufah ini apa dia? Perkataan Al-Sufah ini dia menggambarkan keadaan orang yang rela mencurahkan jiwa, raga, harta, benda dan lainnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, perkataan Al-Sufah ni dia merangkumi kepada orang, seseorang manusia yang sanggup mengorbankan apa saja, yang sanggup bagikan apa saja semata-mata untuk jalan menuju hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasruddin Natani juga dia mentakrifkan tasawuf dari segi istilah, iaitu dia mengatakan tasawuf ini bermaksud manusia yang memiliki keterbatasan berupaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Maksudnya, beliau mentakrifkan dari segi istilah tasawuf ini, mereka yang berupaya menyucikan diri dengan menjauhkan segala perkara yang berkaitan dengan dunia dan hanya fokus kepada akhirat, iaitu hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada kemunculan ilmu tasawuf. Bilakah munculnya ilmu tasawuf ini? Ilmu tasawuf ini muncul bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri, sejak Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi rasul kepada seluruh umat manusia. Kemudian bagaimana ilmu tasawuf ini muncul? Tasawuf ini muncul pada zaman Rasulullah SAW. Antara bukti yang boleh kita ambil yang nyata dan jelas, iaitu baginda Rasulullah SAW ini sentiasa berkhulwah di Gua Hira untuk mengasihkan diri baginda. Rasulullah sentiasa berusaha untuk mencari ketenangan diri dan sentiasa ingin bermuhasabah. Maksudnya bukti dan juga dalil yang boleh kita ambil macam mana munculnya ilmu tasawuf ini, seperti mana ta'arif tasawuf yang saya sebutkan tadi, iaitu kita mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Rasulullah SAW yang sentiasa berkhulwah, iaitu baginda menyepikan diri di Gua Hira untuk bertenang, untuk bermuhasabah diri. Kemudian hal ini sangat berkait rapat dengan ilmu tasawuf yang kita pelajari. Kemudian wahyu pula diturunkan pada 17 Ramadan bersamaan 571 Masihi, dan kemudian Nabi Muhammad SAW ini diangkat menjadi rasul untuk mengembangkan umat baginda daripada kesesatan dan kejahilan. Seterusnya saya akan menambah sedikit yang berkaitan dengan ilmu tasawuf ini. Banyak pendapat yang mengatakan tentang sumber-sumber yang menjadi landasan kepada tasawuf Islam. Ada yang mengatakan bahawa sumber tasawuf Islam ini adalah ajaran agama Islam itu sendiri. Dan ada juga yang mengatakan bahawa sumber tasawuf ini berasal daripada Parsi, Hindu, Nasrani dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummul Mujahidah binti Rulam Akbar. Nama matrik 056683. Baiklah, saya akan menceritakan tentang sejarah ilmu tasawuf. Menurut sejarah, definisi dan perkembangan tasawuf adalah sebagai satu disiplin ilmu dalam dunia Islam yang mana ia berlangsung agak lambat sebagaimana ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fiqh, nahwu, saraf, tauhid dan sebagainya. Namun, intipatinya sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah tasawuf sendiri telah wujud sejak zaman Nabi Adam alaihi salam dengan dalil yang jelas melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah iaitu kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun iaitu penerima taubat lagi maha mengasihani. Melalui perkataan sufi atau tasawuf pula, perkataan sufi tidak digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga tabi'in. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Nas As-Sarraj. Kami tidak mendengar nama Al-Sufiyah pada zaman para sahabat. Begitu juga selepasnya. Gelaran sufi itu tidak diberikan kepada mana-mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Suhrawadi, punca lambatnya penggunaan perkataan sufi adalah kerana gelaran sahabat dan tabi'in. Gelaran ini sudah memadai dan tinggi kedudukannya di sisi Islam, menyebabkan tidak wujud keperluan akan gelaran yang lain. Imam Al-Qushairi menambah pula, gelaran asbab al-tabi'in juga menjadi asbab sebab kelewatannya muncul gelaran sufi. Seterusnya, Ibnu Khaldun menegaskan bahawa pada kurun kedua Hijrah dan tahun-tahun selepasnya, masyarakat mula cenderung kepada urusan duniawi. Pada masa itu, nama sufi diberikan kepada mereka yang cenderung kepada ibadah. Al-Qushairi pula berpandangan bahawa kebangkitan tasawuf bermula sebelum tahun 200 Hijrah, manakala Al-Suhrawadi menyatakan istilah itu tidak diketahui sehinggalah pada tahun 200 Hijrah. Kemudian Abu Nas As-Sarraj pula mengkritik pandangan mereka yang berkata bahawa istilah berkenaan adalah baharu dan dicetuskan oleh penduduk Baghdad. Menurut beliau, istilah sufi ditemui seawal zaman Hasan Al-Basri yang pernah berguru dengan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan beliau pernah berkata, "Aku telah melihat seorang sufi melalui tawaf. Oleh itu, aku memberinya sesuatu tetapi ditolaknya dan dia berkata, aku sudah mempunyai 4 dawanik iaitu duit shilling perak kecil. Jadi, ia mencukupi bagiku." Melalui hujah-hujah di atas, ramai para ulama berpandangan bahawa istilah sufi dan tasawuf mula dikenali seawal zaman tabi'in iaitu awal kurun kedua Hijrah. Ini kerana Hasan Al-Basri meninggal pada tahun 110 Hijrah. Oleh kerana beliau sempat berguru dengan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan hadis daripada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan masih banyak lagi, maka beliau dikira sebagai tabi'in. Hujah menyatakan istilah ini wujud pada awal kurun kedua Hijrah bertepatan dengan kenyataan oleh Imam Al-Qushairi dan Imam Al-Suhrawadi bahawa istilah tersebut wujud pada kurun kedua Hijrah dan lebih awal. Manakala kenyataan Ibnu Khaldun secara spesifiknya boleh jadi merujuk kepada awal kurun kedua Hijrah iaitu sebelum 110 Hijrah. Malah, keadaan masyarakat yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun bertepatan dengan apa yang diceritakan oleh Hasan dalam Ar-Risalah. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyidah binti Zulkifli, nombor matrik 054818
Dan insyaAllah saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk Perkembangan Ilmu Tasawuf pada peringkat yang pertama. Okey, perkembangan ilmu tasawuf ni telah mengalami beberapa fasa dan juga peringkat, yang mana fasa ni telah berlaku pada abad pertama dan kedua Hijrah yang dinamakan sebagai fasa asketisma. Apakah yang dimaksudkan dengan fasa asketisma? Okey, fasa asketisma ni adalah fasa kepada sikap zuhud. Okey, zuhud dari segi bahasa adalah berpaling daripada sesuatu atau tidak mengkehendaki kepada sesuatu kerana tiada mutu atau nilainya. Manakala zuhud dari segi istilah pula adalah sifat benci kepada dunia dan berpaling daripadanya dan meninggalkan kesenangan dunia kerana memilih kesenangan akhirat dan sebagainya. Okay, zuhud ni terbahagi kepada 3 bahagian. Okay, yang pertama, zuhud terhadap kemusyrikan dan juga peribadatan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah zuhud terhadap perkara-perkara yang haram dan juga maksiat. Dan yang ketiga adalah zuhud terhadap perkara-perkara yang halal. Seterusnya, zuhud dalam tasawuf ni adalah adanya kesedaran dan komunikasi langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perwujudan ihsan. Sikap zuhud ni merupakan suatu tahap atau makam untuk menuju makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sikap ini jugalah sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim dalam memahami urusan dunia dan merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang Muslim untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk peringkat pertama perkembangan ilmu tasawuf. Okey, pada peringkat pertama perkembangan ilmu tasawuf ni, ia masih merupakan fasa kepada sikap zuhud yang mana fasa tersebut adalah dalam keadaan fasa yang sederhana dan ia berlaku pada abad pertama dan kedua Hijrah. Okay, pada masa ni, kaum muslimin ni menumpukan hidup mereka hanya kepada pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Contohnya, Hasan Al-Basri dan juga Rabi'atul Adawiyah yang hidup mereka ni hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya, ilmu tasawuf ni semakin lama semakin berkembang sehingga abad ketiga Hijrah. Yang mana pada ketika itu, kaum sufi ni mula memerhatikan aspek-aspek psikologi dalam tingkah laku manusia sehingga tasawuf ni mula berkembang sebagai satu ilmu keagamaan. Okey, seterusnya perbahasan tentang bidang akhlak ni mendorong lahirnya kajian yang mendalam dalam bidang psikologi dan secara tidak langsungnya ia juga berkait rapat dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Akila binti Ahmad. Nombor metrik 056466. Okey, baiklah, saya akan sambung pembentangan daripada sahabat saya sebelum ini. Saya akan teruskan dengan tajuk iaitu Sejarah Perkembangan Ilmu Tasawuf pada abad ketiga. Okey, baiklah. Pada abad ketiga, ilmu tasawuf ni semakin berkembang dan menjadi ilmu moral keagamaan apabila ulama sufi mula memberi perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan tingkah laku. Seterusnya, pada abad ketiga ni juga telah munculnya tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal seperti Al-Juwanid, Sari Al-Sakhatu serta Al-Kharaj yang banyak memberi sumbangan kepada para pelajar terutamanya dalam bidang pendidikan. Selain itu juga, tarikat yang dibentuk di mana merupakan tarikat yang pertama dalam Islam. Yang mana dia telah memberi banyak pelbagai teori dan praktikal dalam kehidupan kepada para pelajar dan golongan yang terlibat dalam ilmu tasawuf. Pada abad ketiga ni juga telah munculnya ajaran tasawuf daripada Al-Suhrawardi, iaitu seorang pemegang mazhab Israqiyah yang mana beliau bukan Islam tetapi telah mengaku dirinya sebagai Nabi. Pada hakikatnya beliau itu adalah seorang yang kafir dan terdapat banyak lagi ajaran yang telah menyimpang daripada syariat Islam yang sebenar. Akibat daripada terdapat banyak ajaran yang menyimpang dari syariat Islam yang sebenar, maka ilmu tasawuf mengalami kejatuhan yang teruk sehingga hilangnya peranan ilmu tasawuf dalam ilmu Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nabila Huda binti Abdullah, nombor matrik 054677. Okey, seterusnya saya akan sambung pembentangan daripada sahabat saya mengenai sejarah perkembangan ilmu tasawuf pada abad yang ke-5 Hijrah dan yang ke-6 Hijrah. Okey, seterusnya pada abad yang ke-5 Hijrah telah munculnya Imam Al-Ghazali yang mula menentang ajaran tasawuf yang sesat dan menyimpang daripada ajaran Islam yang asal. Dan kemudian beliau telah mengembalikan ilmu tasawuf kepada ilmu yang asal, iaitu kepada jalan zuhud dalam pembentukan akhlak dan moral. Selain itu juga Al-Ghazali telah memperkenalkan pemikiran-pemikiran dalam bidang tasawuf dan makrifat yang mendalam dalam ilmu tasawuf ini. Beliau juga telah menetapkan dasar-dasar tasawuf yang kukuh dan sesuai dengan jenis pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Selain itu juga pengaruh tasawuf sunni telah mula tersebar dengan luas dalam dunia Islam sejak daripada kemunculan Imam Al-Ghazali. Dan dari itulah tokoh-tokoh sufi yang terkemuka juga telah lahir dan muncul, yang mana ia mula membentuk tarekat untuk mendidik para pelajar seperti Syekh Ahmad Al-Rifaq, Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani, Syekh Al-Abbas Al-Mursi dan ramai lagi. Ilmu tasawuf yang mereka kembangkan ini merupakan kesinambungan daripada ilmu tasawuf Al-Ghazali. Kemudian pada abad yang ke-6 Hijrah, pengaruh Imam Al-Ghazali ini terus berkembang dan pengaruh tasawuf Sunni juga semakin meluas ke seluruh pelosok dunia. Dan pada abad itu jugalah telah lahirnya ramai tokoh-tokoh tasawuf yang hebat dan terkenal. Okey, sebagai kesimpulan daripada sejarah perkembangan ilmu tasawuf ini, perkembangan ilmu tasawuf merupakan salah satu perkembangan ilmu yang semakin lama semakin dekat dalam jiwa seseorang manusia. Ini kerana ia merupakan salah satu ilmu yang merupakan ilmu penyucian jiwa dan juga akhlak sebagai seorang Muslim. Melalui sejarah perkembangan ilmu tasawuf ini, kita dapat mengenal pasti bagaimana munculnya ilmu tasawuf itu dan bagaimana juga fasa-fasa perkembangan ilmu ini. Dan melalui sejarah ini juga kita dapat tahu tentang tokoh-tokoh yang menggerakkan, yang mengembangkan ilmu tasawuf ini. Dan contoh yang paling dekat kita boleh lihat adalah Imam Al-Ghazali. Ilmu tasawuf ini juga adalah sebahagian daripada agama Islam yang tidak dapat dipisahkan oleh mana-mana individu setiap orang Islam. Ini kerana ilmu tasawuf ini sangat dekat dengan akhlak kita sebagai seorang Muslim, dan ilmu ini juga adalah sesuatu ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hati kita hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Menurut Mufti Besar Mesir, Syekh Dr. Ali Jum'ah, tasawuf ini merupakan program tarbiyah yang mementingkan penyucian jiwa dari segala penyakit yang dihidapi oleh manusia. Tasawuf ini juga bertujuan memperbetulkan dan memperbaiki penyelewengan jiwa dan akhlak yang berkaitan dengan hubungan seseorang insan dengan Allah, hubungan dengan masyarakat dan hubungan dengan diri sendiri. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mencapai makam ihsan kerana ia merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun agama. Maka wajiblah ke atas setiap seseorang itu mencapai makam ihsan dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf ini. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.